Berita Al-Hijrah 27 Zulkaidah 19 Julai, buang bayi tren remaja campak bayi baru lahir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah bersama saya Fazidah Mustafa. Lagi kes campak bayi, seorang bayi lelaki yang masih bernyawa dan bertali pusat dipercayai baru dilahirkan dicampak oleh ibunya dari tingkap bilik berketinggian kira-kira 9 meter di Taman Seri Dermawan Bercam, Ipoh tengah hari semalam. Ketua Polis Ipoh ACP Asmadi Abdul Aziz berkata, bayi yang dilahirkan remaja perempuan berusia 16 tahun itu ditemui berlumuran darah di bumbung sebuah rumah teres 2 tingkat tengah hari semalam. Menurut SCPA Asmadi, pihaknya menerima panggilan mengenai penemuan bayi itu pada 12.35 tengah hari daripada orang awam. Katanya, seorang saksi yang juga jiran suspek mendengar bunyi kuat sesuatu terjatuh di bahagian bumbung rumahnya dan menemui bayi berkenaan sebelum bertindak menghubungi pihak polis. Pemeriksaan di bilik suspek yang masih belum ke sekolah kerana baru sebulan berpindah ke rumah berkenaan dari Batu Cave Selangor mendapati terdapat kesan tumpukan darah pada jeriji tingkap serta cadar. Bayi malang itu berada dalam keadaan kritikal serta mengalami kecederaan pada bahagian kepala dan kini dirawat di unit rawatan rapi neonatal Kompleks Wanita Kanak-Kanak dan Kardiologi Hospital Raja Pemaisuri Bainon Ipoh. Suspek turut dibawa ke hospital sama untuk menerima rawatan lanjut dan setakat ini keterangan lanjut masih belum diterima kerana remaja itu dalam keadaan lemah akibat mengalami pendarahan selepas melahirkan bayi berkenaan. Soal siasat ke atas ibu dan 2 adik suspek mendapati mereka tidak mengetahui remaja terbabit hamil. Malah semasa kejadian, remaja tersebut juga tidak menunjukkan sebarang petanda mahu melahirkan anak. SCPA Asmadi berkata, kesemua saksi kes berkenaan akan dipanggil ke Ibu Pejabat Polis Ipoh untuk dirakam percakapan bagi membantu siasatan lanjut. Lebih 20 lokasi di sekitar Kajang dan Hulu Langat dinaiki air akibat banjir kilat selepas hujan lebat berterusan sejak jam 6 petang Sabtu. Antara lokasi terjejas, Taman Indah, Sungai Chua, Jalan Mendaling Kajang, Jalan Reko, Taman Sri Indah, Taman Sri Reko, Taman Pasir Emas, Desa Bunga Raya, Taman Kajang Baru dan Sri Kajang. Turut dinaiki air Taman Seri Emas, Taman Sepakat Indah dan Taman Seri Kajang di Sungai Chua serta Simpang Balak. Difahamkan ada beberapa kawasan di daerah itu dinaiki air pada jam 7.30 malam. 4 lokasi di daerah Hulu Selangor turut dinaiki air iaitu di Kampung Sentosa, Taman Seri Cahaya, Taman Seri di Batang Kali dan Lorong 4B, Taman Lembah Damai, Kerling. Turut berlaku banjir kilat di Lorong E5, Kampung Melayu, Seri Kundang di daerah Gombak dan 2 lokasi di Sepang iaitu Taman Desa, Jenderam Hilir dan Jalan Salam Sungai Merap. Sehingga pukul 8.30 malam Sabtu, kebanyakan tempat banjir sudah mulai surut. Namun langkah berjaga-jaga terus diambil. SSCC terus memantau dan membuat tindakan susulan tentang kejadian yang berlaku dan maklumat terkini akan disampaikan dari semasa ke semasa. Bila dah parat pinggang tu, saya cakap ke anak-anak isteri saya, kita keluar, jangan tunggu, takut apa-apa kejadian tak diingin ni berlaku kan. Selepas tu saya panggil anak-anak isteri saya, kita keluar. Kita biarkanlah apa-apa nak rumah nak hanyutkan nak apa, kita selamatkan nyawa kita dulu. Lepas tu bila saya nak cross depan rumah saya tu, simpang tu, saya bila cross tu air tu dah bawa saya dah nak menghanyutkan saya. Difahamkan Majlis Perbandaran Kajang bekerjasama dengan Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK dan Ketua Komuniti bekerjasama dalam membantu penduduk. Pihak itu memaklumkan 3 pusat pemindahan dibuka iaitu di Dewan Sungai Sekamat, Balai Raya Batu 10 Ceras dan Balai Raya Kampung Batu 13. Seorang anak tergamak menikam bapa kandungnya sendiri selepas berang ditegur mabuk. Dalam kejadian 2.45 petang Jumaat lalu, bapa mangsa berusia 73 tahun ditemui pengsan di tepi jalan kawasan perindustrian Mergong Alustar dengan kesan tikaman di bahagian leher, dada dan bahu sebelah kanan.
Sejurus menikam bapanya, suspek turut menikam seorang lelaki yang menegur perbuatannya di kedai makan dekat Jalan Putra, tidak jauh dari lokasi kejadian pertama. Mangsa kedua berusia 67 tahun itu ditikam di bahu kiri dan kanan. Suspek kemudian melarikan diri. ADB 1952. Suspek direman 5 hari untuk membantu siasatan. Hukuman baru bagi pemandu mabuk yang dibincangkan di dalam Parlimen Rabu lalu dilihat cukup ketat dan lebih realistik dalam usaha untuk mengurangkan kadar jenayah berkenaan. Menurut pakar keselamatan jalan raya, Profesor Dr. Kulantayan Kesimani, dengan kenaikan harga denda, tempoh penjara dipanjangkan serta pergantungan lesen, ia satu langkah proaktif oleh kerajaan. Dengan memperketatkan perundangan dari segi kewangan, dari segi jail term, dari segi driving suspension cukup baik. So saya tidak nampak sebarang masalah, semua baik. Dan yang satu lagi aspek yang baik dalam skop ini adalah perundangan yang baru ni tidak hanya terhad kepada pemanduan disebabkan alkohol. Dia juga merangkumi penggunaan dadah dan juga merangkumi pemanduan berbahaya. Sebab tiga perkara ni akan menyebabkan hasil yang sama juga. Mengulas mengenai pendapat segelintir orang awam yang mahukan hukuman mati dikenakan kepada pesalah, beliau berkata ia tidak boleh dilaksanakan untuk pemandu mabuk sahaja, namun perlu diaplikasikan kepada semua kesalahan kemalangan maut supaya ia lebih adil dan saksama. So kita perlu melihat dari segi kesetaraan. Semuanya adalah kesalahan trafik, perlu dilihat dari segi kesetaraan. Tidak boleh ada mana-mana satu perundangan yang jauh lebih ketat kepada satu aspek, tapi aspek lain pula jauh lebih kurang sangat. Tapi kesemua tiga perkara ini menyebabkan kemalangan dan menyebabkan kematian juga. Walau bagaimanapun, orang ramai yang kami temui mahu hukuman lebih berat dikenakan kepada pesalah. Untuk saya, kalau boleh bagi naik lagi sikit lah. Pasal yang mabuk ni menyusahkan orang lain je. Melanggar orang punya family, orang punya anak kan. Diorang kena fikir juga. Diorang sekarang ni minum tak fikir. So saya rasa kalau lagi naik, lagi bagus lah. Benda ni macam, alah siapa-siapa je yang kaya tu boleh bayar, lepas tu boleh keluar. Diorang akan buat balik benda tu. So macam diorang kena lagi kuatkan macam undang-undang tu supaya diorang macam takut. Macam lagi banyak tahun penjara ke atau sebatan ke. Macam tu lebih baik, lebih better. Kerajaan sudah bercadang untuk ketatkan hukuman terhadap pemandu mabuk. Itu satu langkah yang bagus oleh kerajaan. Namun, jangan hanya mengharapkan kerajaan sahaja. Jika denda dinaikkan RM1,000,000 pun, tetapi kalau anda masih memandu dalam keadaan mabuk, ianya tidak akan berjaya. Ingat, semuanya berbalik kepada diri sendiri. Hanisa Hasanuddin, Berita Hijrah. Satu lagi cawangan baru Pasaraya LU Smart dibuka kali ini di Kajang. Menurut pemilik pasaraya tersebut yang juga pendakwah terkenal Abid Liu, pasaraya tersebut dibuka untuk semua golongan, tidak terhad kepada golongan susah sahaja. Orang ramai sanggup beratur panjang bagi mendapatkan harga murah yang ditawarkan LU Smart sejak awal pagi. Manakan tidak, air kopi dalam tin, aiskrim Cornetto, kicap, air bikarbonat dijual bawah 95 sen. Tentunya ia meringankan beban mereka yang mempunyai masalah kewangan ketika Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Sementara itu, Abid yang ditemui berkata banyak pihak menyalah anggap tentang status pelanggan yang dibenarkan membeli di LU Smart hingga menjadi satu perdebatan di media sosial. So memang untuk kedai macam biasa tu buka untuk semua orang. Ramai mungkin salah faham ingat kedai untuk orang susah ke, tak, untuk semua orang. Yang untuk orang susah yang betul-betul tak ada keperluan, mungkin satu kampung saya bayangkan saya set macam 10 keluarga perlukan food bank tu. Yang lain-lain ni macam biasa, kedai macam biasa. So nak masuk pada pasaran yang umum tu, saya fikir macam saya siapa pun, walaupun saya tengok kawan-kawan saya, maksudnya walaupun dia bos-bos mana pun, bila minta quotation minta 10, dia mesti tengok yang paling murah. Memang sifat manusia begitu. So kita tak boleh nak suruh orang yang mungkin sederhana atau susah nak suruh pilih barang yang lebih mahal. Memang tak logik pun sebenarnya. Jelasnya beliau tidak memikirkan tentang keuntungan semata-mata, sebaliknya lebih kepada bersedekah. Selain menjual barangan kering, LU Smart juga akan menyediakan food bank di kedai mereka bagi membantu golongan yang benar-benar susah. Abid menyasarkan pembukaan 100 cawangan LU Smart di kawasan berdekatan Kuala Lumpur,
dengan 20 daripadanya akan dibuka pada bulan ini dan Ogos depan. Dalam pada itu, pelanggan yang ditemui sangat berpuas hati dengan harga barangan yang dijual dan ada juga yang hadir hanya untuk merasai sendiri suasana kemeriahan hari pembukaan LU Smart. Hari ni beli yang barang yang promosi tu lah. Harga dia kira murah gila. Kicap baru 70 sen, aiskrim baru 10 sen. Yang air ni baru 40 sen saja satu. Murah, betul. Alhamdulillah kita nak support lah Ustaz Avilu, apa yang dia buat semua, insya-Allah semoga pahala kita dapat sama-sama kan. Menyokong keluaran Islam. Okey, kita pun nak tengok suasana hari ni pembukaan, teruja sangat ni. Alhamdulillah, memang suka sangat. Cawangan pertama LU Smart yang pertama dibuka di Bangi semalam. Kewujudan pasaraya yang menawarkan harga keperluan harian pada harga yang jauh lebih rendah sememangnya dinantikan. Namun sejauh mana ia memberi impak kepada pengguna dan peniaga industri peruncitan? Untuk menjelaskan lebih lanjut, kita bersama pensyarah kanan Putra Business School PBS Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif di talian Skype. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Doktor, secara keseluruhan, bagaimana Doktor melihat kesan pembukaan sesebuah pasaraya yang menawarkan harga jauh lebih murah ini? Adakah ia mampu menggalakkan persaingan sihat dalam kalangan peruncit sekaligus memenangkan pengguna? Ya, saya pun duduk di Bandar Baru Bangi. Memang saya selalu lalulah di pasaraya tersebut dan sebenarnya ianya adalah satu benda yang sebenarnya normal dalam mana-mana perniagaan apabila mereka mula membuka premis perniagaan sebagai satu bentuk promosi dan ada beberapa barangan yang ditawarkan dengan harga yang lebih murah. Bukan semua dalam barangan dalam kedai itu jauh rendah daripada harga sebenar kerana nanti perniagaan tidak akan menjadi mampan, tetapi ia adalah satu bentuk promosi supaya apabila pelanggan datang ke kedai untuk mendapatkan beberapa jenis barangan yang memang ternyata murah malahan rendah daripada harga kos, tetapi mereka juga akan membeli barangan yang lain dan ini akan menggalakkan mereka berbelanja dan satu bentuk promosi yang bagi saya adalah biasa. Dan lagi pun di Bandar Baru Bangi sebagai contoh lah, tak kira mana bandar pun satu kedai ataupun satu pasaraya tidak akan dapat mampu menampung permintaan seluruh penduduk komuniti tersebut. Banyak lagi kedai yang dibuka. Jadi ianya adalah sebenarnya merupakan satu kata usaha untuk menarik ataupun memperkenalkan perniagaan mereka kepada komuniti tertentu yang telah menerima pasaraya sedemikian rupa dan ianya memang akan turut membantu mereka yang memerlukan bantuan dari segi yang disebut ada food bank dan juga mereka yang hanya mampu berbelanja mengikut keperluan pada tahap tertentu. Dan Doktor rasa adakah kewujudan pelbagai pasaraya yang menawarkan harga murah dilihat sebagai satu ancaman atau menggugat sumber rezeki peniaga lain yang tidak dapat bersaing kerana tidak mampu memberikan harga yang kompetitif? Sebenarnya apabila kita berniaga untuk memenuhi kehendak pengguna dan kehendak pengguna bukan sahaja berdasarkan harga yang murah. Kadang-kadang ramai yang pergi membeli di setengah pasaraya itu kerana persekitarannya yang selesa, banyak pilihan, barangan berkualiti ataupun barang-barang yang memang hanya ada di pasaraya tersebut. Dan bagi pasaraya yang meletakkan harga murah, mungkin fokusnya adalah untuk membantu golongan-golongan yang tidak mampu untuk pergi pasaraya yang menawarkan pelbagai barangan tetapi mungkin harga yang lebih tinggi. Jadi apabila ada pasaraya menawarkan harga murah, dia punya orang kata target market sasaran penggunanya adalah khusus untuk mereka yang tidak mampu untuk berbelanja di tempat lain. Tapi tidak bermakna orang yang mempunyai pendapatan tinggi tidak boleh pergi ke situ, tetapi fokusnya adalah kepada mereka yang mempunyai pendapatan yang rendah dan mereka mungkin lebih selesa pergi ke sini harga murah dan tidak memikirkan sangat sama ada pasaraya itu menawarkan perkhidmatan yang tinggi seperti ada aircon dan sebagainya. Tapi bagi saya ianya tidak akan menggugat sumber rezeki peniaga lain kerana masing-masing ada fokus ataupun target marketnya sendiri. Kalau Doktor tengok sendiri dari segi sustainability pula, sejauh mana peruncit yang menawarkan harga rendah luar biasa ini mampu kekal konsisten?
biasanya apabila peniaga yang menawarkan harga rendah ini, mereka harus menawarkan dalam skala yang besar ataupun panggil economy of scale. Itu sebabnya kalau kita lihat sebagai contoh, pasar raya yang dibuka ini bukan hanya satu, dia akan buka lebih banyak kepada 10, malahan mungkin lebih daripada itu. Dan apabila berlaku economy of scale, iaitu penjualan barangan dengan volume ataupun bilangan yang banyak, walaupun marginnya ataupun keuntungan sedikit, tetapi dengan volume yang banyak, ia akan mampu memberi sustainability ataupun kemampanan terhadap perniagaan sebagai rupa. Jadi strategi menawarkan harga rendah ini boleh dilakukan jika ia dilakukan dengan skala yang besar. Baik, terima kasih kepada pensyarah Kanan Putra Business School PBS, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Terima kasih. Sama-sama. Seketika nanti, transporter gagal menyamar nelayan. Alhamdulillah, bertemu kembali. Pelaksanaan solat Jumaat 2 sesi berikutan kesesakan jemaah dan ruang terhad masjid dan surau bergantung kepada keputusan negeri masing-masing. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata, setakat ini pihaknya tidak mendengar mana-mana negeri ingin melaksanakannya. Katanya buat masa sekarang, kesemua negeri di Malaysia melaksanakan solat Jumaat 1 sesi mengikut prosedur operasi standard SOP COVID-19 yang telah ditetapkan. Keputusan solat Jumaat hanya 1 sesi itu diputuskan Jawatan Kuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia MKI pada awal Julai. Tertakluk kepada pentadbiran agama negeri. Masih lagi kena 1 sesi. Setakat ni apa yang dimaklumkan kepada saya mereka buat pun 1 sesi sahaja. Maksudnya mungkin negeri lain pun akan follow 1 sesi jugalah kan? Setakat ni macam itulah. Kalau ada yang nak buat 2 sesi boleh ke? Ini yang diputuskan dalam Majlis Muzakarah Fatwa Kebangsaan, itu terpulang pada negeri masing-masing. Tambah Datuk Dr. Zulkifli lagi, keputusan yang dibuat MKI mengambil kira mazhab Syafi'i serta situasi semasa negara ini. Beliau berkata kepada media di program Yadim Peduli Pasca Musaadah COVID-19 di Pelabuhan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Cendering Kuala Terengganu. 1,000 nelayan Terengganu yang terkesan teruk COVID-19 dipilih menerima bantuan berupa bakul berisi makanan asas. Sindiket penyeludupan syabu bernilai RM160,000 berjaya dipatahkan Agensi Penguatkuasaan Maritim APMM di perairan Tanjung Piai Pontian 2 hari lalu. Kejayaan itu sekaligus membawa kepada penahanan seorang penghantar dadah atau transporter. Pengarah Maritim Johor Laksamana Pertama Maritim Aminuddin Abdul Rashid berkata, lelaki tempatan itu menyamar sebagai nelayan telah ditahan pada 3.30 pagi di perairan Tanjung Piai. Siasatan mendapati suspek dipercayai ingin ke Pulau Nipah, Indonesia untuk penghantaran dadah ke negara jiran itu. Di mana dia cuba nak membuang beberapa tong plastik dari bot fibernya ke laut selepas menyedari botnya sedang dihampiri oleh bot peronda Maritim Malaysia kira-kira 3.8 batu nautika tenggara Tanjung Piai. Sewaktu pemeriksaan dilakukan, anggota Maritim Malaysia telah berjaya menemui beberapa buah tong yang disorokkan di bawah tempat duduk tekong yang mengandungi beberapa bungkusan plastik serbuk kristal yang dipercayai dadah jenis syabu seberat 3.2 kg. Hasil pemeriksaan menemui beberapa tong plastik disorokkan di bawah tempat duduk lelaki berkenaan yang mengandungi beberapa bungkusan plastik serbuk kristal dipercayai dadah jenis syabu seberat 3.2 kg. Dadah tersebut adalah untuk pasaran Indonesia dan dijual 3 kali ganda harga di negara ini. Lelaki itu dipercayai menerima dadah berkenaan daripada seseorang dan hanya menghantar ke Pulau Nipah untuk diserahkan kepada individu lain. Suspek yang positif syabu kini disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Manakala bot fiber, enjin sangkut 60 kuasa kuda serta sebuah kereta Toyota miliknya turut dirampas.
Sistem keselamatan di kawasan sempadan negara akan sentiasa ditambah baik dari masa ke masa bagi membantu keberkesanan pelaksanaan aktiviti penguatkuasaan oleh agensi berkaitan. Menurut Timbalan Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Dr. Ismail Muhammad Said, penyediaan aset canggih seperti drone dan pemasangan radar diperlukan seiring dengan penggunaan alatan yang dipraktikkan pasukan keselamatan di negara jiran. Difahamkan negara-negara jiran kita dia dah cukup hebat. Dia gunakan kawalan kita melalui CCTV dan menggunakan drone dan juga radar-radar yang cukup canggih lah, dan kita juga kerajaan kita mestilah membuat persiapan yang sama supaya sempadan kita ini kita awasi dan anggota yang bertugas dalam keadaan penuh siap siaga. Beliau ditemui selepas melawat Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Jeli sempena lawatan kerja seharinya ke Kelantan. Mengulas lanjut, Datuk Seri Dr. Ismail berkata, penambahbaikan terhadap sistem keselamatan itu akan dilakukan secara berperingkat. Antara agensi penguatkuasaan terlibat secara langsung mengawal sempadan negara ketika ini, Pasukan Gerakan Am PGA, Agensi Kawalan Sempadan AKSEM, Jabatan Imigresen JIM dan Angkatan Tentera ATM. Keluarga anggota bomba Allahyarham Muhammad Adib Muhammad Kasim berhak mengambil tindakan sivil atau saman terhadap polis Diraja Malaysia PDRM jika itu difikirkan mereka perlu. Timbalan Menteri Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT Datuk Seri Dr. Ismail Abdul Muttalib berkata, pihak Kementerian atau Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM tidak menghalang atau masuk campur dalam urusan terbabit. Bagi dia itu hak dia untuk membuat apa ni, tapi kita serahlah kepada undang-undang. Menurut Datuk Seri Ismail, setakat ini bapa Allahyarham Muhammad Adib Muhammad Kasim Abdul Hamid atau wakil keluarga terbabit tidak berjumpa dengan pihaknya untuk mendapatkan sebarang nasihat atau pandangan. Namun katanya beliau faham perasaan keluarga Allahyarham yang mahukan keadilan dan pembelaan kematian mangsa. Datuk Seri Ismail berkata, rakyat juga mahukan keadilan kes itu dan mereka berhak memberikan maklumat. Beliau mengulas tindakan keluarga Allahyarham Muhammad Adib Muhammad Kasim yang akan mengambil tindakan sivil untuk menuntut ganti rugi atas kegagalan dan kejoyan pihak polis sehingga menyebabkan kematian anggota bomba itu. Di Kedah, seorang petani mengaku tidak bersalah atas pertuduhan memiliki dan menyimpan senjata api di sebuah rumah di Kampung Padang Cina Kulim High Tech 6 Julai lalu. Mengikut pertuduhan pertama, Shah Zairul Ramli, 49, didakwa menyimpan selaras senapang dalam sebuah kotak yang ditanam di dalam tanah dan ditutup dengan tikar di belakang rumah. Manakala pertuduhan seterusnya, lelaki tersebut didakwa menyimpan selaras senapang patah yang disembunyikan di belakang pintu tandas rumah serta sejumlah peluru disembunyikan di atas almari dalam bilik belakang. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen Kurungan A, Akta Senjata 1960, Seksyen 6, Akta Bahan Kakisan Letupan dan Senjata Berbahaya dan Seksyen 8, Akta Senjata Api. Kes akan disebut semula 18 Ogos depan, tertuduh tidak dibenarkan ikat jamin. Bangkok kembali kecoh. Ratusan rakyat Thailand mengadakan tunjuk perasaan di Monumen Demokrasi Bangkok tanpa menghiraukan larangan berkumpul secara besar-besaran dalam keadaan darurat untuk mengekang penularan COVID-19. Mereka meminta pengunduran pemerintah. Demonstrasi yang diketuai oleh kumpulan Free Youth itu berkumpul berhampiran Monumen Demokrasi di Ratchadam Noin Avenue, Bangkok. Penganjur buat 3 tuntutan, pembubaran parlimen, menghentikan gangguan terhadap pengkritik pemerintah dan menulis semula perlembagaan. Protes ini adalah antara demonstrasi terbesar sejak rampasan kuasa junta tentera pada 2014. Ratusan pegawai polis berkawal ada di antara peserta demonstrasi mula bertindak di luar kawalan.
Di Zoo Singapura, sepasang kembar lemur daripada spesies berekor merah dilahirkan. Menurut Pegawai Pemuliharaan Hidupan Liar Republik itu, ia merupakan kelahiran pertama spesies terancam yang dikatakan berasal dari Madagaskar itu. Kehadiran haiwan kembar yang belum dinamakan ini begitu istimewa kerana haiwan itu membiak sekali dalam setahun. Lemur berbulu tebal itu berwarna perang, mempunyai wajah, tangan, kaki, ekor berwarna hitam manakala ada tumpuk unik di kepalanya. Spesies terakhir yang dilahirkan di zoo berkenaan adalah bapa kepada kembar itu iaitu Bosco kira-kira 11 tahun lalu. Ibunya dinamakan Minnie berusia 8 tahun, tiba di Singapura dari zoo Jepun pada 2016. Haiwan itu kini menjadi tumpuan pengunjung selepas zoo berkenaan ditutup sementara kerana penularan COVID-19. Sertailah misi ibadah korban berentas benua anjuran Persatuan Perniagaan Islam Antarabangsa. Dengan kerjasama melalui ibadah korban ini akan membuka lebih banyak peluang bersama di antara kita di masa-masa akan datang. Sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa menonton Globe Al-Hijrah 8.45 malam ini. Saya Fazida Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.